This video is brought to you by uncle.hipster.store yang menawarkan pelbagai barangan hipster di IG beliau. Follow IG uncle.hipster.store untuk menjamu mata anda dengan pelbagai menu hipster yang tersedia. Baju, jam, kasut, jam dan baju. Minta maaf, Uncle hanya menjual barangan hipster yang sudah semestinya yang terbaik. Link IG-nya aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. Dalam video kali ini kita akan membahaskan tentang teori-teori yang masyhur yang menjadi perbualan hangat di Twitter, Reddit dan sebagainya. So as we know, dalam dunia One Piece ni ada banyak gila misteri-misteri yang belum terungkai, dan di antara misteri-misteri tersebut ada juga yang mempunyai pembuktian atau hint-hint yang kukuh yang sesuai atau boleh kiranya dijadikan sebagai hujah. So hari ini aku kumpulkan 6 teori tentang Shanks, iaitu one of the Yonko. Dalam video ni aku akan share top teori tentang kekuatan Shanks, matlamat atau ideal Shanks, hubungan Shanks dengan the world government, hubungan Shanks dengan Elbaf, dan teori tentang kebarangkalian Shanks merupakan the villain in One Piece. Sebenarnya ada banyak lagi teori pasal Shanks ni, tapi untuk kali ni aku share 6 teori ini sahaja dahulu sebab aku takut video ni drag sampai 2 tahun kan. So aku open kepada korang untuk jadikan ruangan komen dekat bawah sebagai tempat untuk kita kongsikan pendapat-pendapat kita tentang video ini. Aku nak jugalah dengar korang punya ulasan atau pendapat dari korang. Tak apa, it's okay. Lantaklah orang nak kata apa pun, asalkan kita dah express apa yang kita fikirkan. Alright? So tanpa berlama-lama lagi, this is the 6 top theory of Shanks. Tapi sebelum kita proceed hari ini dalam segmen SNF, support nakama first. Aku nak highlight satu bisnes nakama kita yang bernama HZ Sneaker Empire _store. HZ Store menawarkan sneaker kepada kita dengan pelbagai desain yang sangat-sangat menarik. Dengan sneaker yang ditawarkan, kita akan tampil lebih menyerlah. Banyak pilihan kasut yang ditawarkan dan semuanya memang up to date. Memang sangat-sangat sesuai kepada korang yang mengutamakan mutu dan keunggulan. Apa yang menariknya, sekarang HZ Store sedang menawarkan promosi. So kalau korang beli sekarang dengan menggunakan kod KIMISCOVERTO, korang akan dapat diskaun sebanyak RM5. Promosi diskaun ini akan tamat pada 20 Oktober 2020 ini. Dan pembelian 2 pasang kasut juga akan mendapat diskaun sebanyak RM5. Wow! What are you waiting for, guys? Segera hubungi HZ Store. For more information, korang boleh follow IG HZ Store. Alright? Link dia aku tinggalkan kat bawah. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG KIMISCOVERTO so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel juri yang ada di seluruh dunia. Stay with me, guys. Ikumu! Yarudamu! Zaitun, gunakan tanpa was-was. Yang pertama, teori tentang kekuatan Shanks. Bagaimana yang kita tahu, Shanks bolehlah dianggap generasi kedua selepas Roger dan Whitebeard, Garp dan sebagainya. Tapi Shanks dalam usianya yang muda berbanding dengan para Yonko yang lain telah berjaya menempatkan dirinya dalam Liga Yonko. Walaupun setakat yang kita tahu, Shanks bukanlah pemakan buah devil. Bahkan Shanks berada pada posisi Yonko dengan hanya 1 tangan. Bahkan Shanks seperti mana yang kita dapat tengok secara tersuratnya tidak memiliki kru yang ramai berbanding Whitebeard, Kaido dan Big Mom. Bahkan wah dah tu. So skuad manakah Shanks ini? Alright, teori ni aku kutip dari platform Quora dari Satyam Wargat. Kata Satyam, Shanks merupakan pengguna haki terkuat selepas Relic. Bukti yang dia bagi adalah semasa peperangan di Marineford, yang mana Shanks telah menahan serangan Akainu dengan pedangnya tanpa mencederakan dirinya dan tanpa merosakkan pedangnya. So dengan itu Satyam mengatakan bahawa Shanks ini mampu dengan mudah mengalahkan Akainu. Kemudian Satyam juga mengatakan yang Shanks ini
ni lebih kuat dari Sengoku. Lepas tu dia letakkan satu poster dengan tulisan di mana Ichiro Oda mengatakan bahawa Shanks lebih kuat daripada Sengoku. Tapi kalau fikir-fikir balik memang logik lah kan, bila kita masukkan faktor umur. Faktor umur ni memang memainkan peranan yang penting juga. Kita boleh tengok Whitebeard pergerakan dia agak terbatas masa bertarung di Marineford War. Sama juga macam Rayleigh masa dia melawan Kizaru. Rayleigh sendiri bagi tahu yang pada usia dia sekarang dia tak boleh menggunakan full strength dia untuk menyelamatkan kru Luffy pada masa tu. Alright, teori number 2. Tapi sebelum tu, Luffy gear 4th, Snake Man gear 2nd. Teori kedua, matlamat dan ideal Shanks. Okey, yang ni adalah dari pandangan aku sendiri. Okey, macam ni. Sampai sekarang kita belum tahu apa matlamat Shanks, melainkan apa yang kita boleh tengok Shanks setakat ni berusaha untuk menghentikan peperangan besar dari berlaku. Mungkinkah ini juga salah satu kemampuan dan kekuatan Shanks, which is kalau Katakuri dan Luffy ada kemampuan untuk slightly see the future, tapi Shanks ni mungkin boleh tengok future terus dengan haki dia. Macam yang kita boleh tengok Shanks cuba nasihatkan Whitebeard supaya jangan bagi Ace kejar Blackbeard. Lepas peperangan dah berlaku, Shanks sekali lagi datang untuk stop the war. Tapi pada pandangan aku, takkan matlamat Shanks jadi pirate sekadar untuk menjadi penyeimbang antara Lanun dengan Marine kan? So pada aku, first, matlamat dia macam Mihawk. Sebagaimana kita boleh tengok, Shanks ada hubungan rapat dengan Mihawk. So mungkin diorang share dreams yang sama, which is nak bertarung dengan orang yang terhandal. Macam Mihawk, mungkin dia dah tak jumpa orang yang handal, dan lepas dia lawan Zoro, dia nampak kesungguhan dan impian Zoro. Sebab tu dia biarkan Zoro hidup, so that one day dia dapat bertarung dengan orang yang kuat macam Zoro. Dan Mihawk juga untuk capai impian dia sampai dia sudi untuk ajar Zoro teknik berpedang. So macam itulah Shanks pada pandangan aku. Shanks nak Luffy ni jadi the great pirate, dan dia dapat nampak determination dalam diri Luffy. Sebab tu dia bet on Luffy supaya dia satu hari nanti dapat bertarung dengan Luffy. Ataupun yang kedua, matlamat Shanks adalah merealisasikan impian Roger. Sebagaimana yang kita boleh tengok dalam flashback Oden, setelah Roger discover One Piece, Roger tak boleh buat apa-apa pun dan kena tunggu bertahun-tahun lagi. Dan Oden sendiri bagi tahu kemunculan semula Joy Boy, dan mungkin Shanks tahu location Laugh Tale, tapi dia tak pergi ke Laugh Tale sebab dia tahu dia tak boleh buat apa-apa juga. So geng-geng yang rapat dengan Roger semuanya macam tahu itu harta siapa yang punya. Albert yang punya. Pasal kita boleh tengok Whitebeard pun dengan confident cakap yang bukan Blackbeard orang yang Roger tunggu-tunggu. Dan mungkin diorang ni juga tahu kriteria atau ciri-ciri seseorang yang layak untuk dapatkan One Piece, dan ciri-ciri orang yang ditunggu-tunggu Roger. So Shanks mungkin dah tahu yang Luffy lah yang memiliki ciri-ciri yang dimaksudkan, dan sekarang dia sedang clearkan laluan untuk Luffy supaya matlamat Roger, kapten yang paling dicintai Shanks, dapat tercapai. Ketiga, Shanks, kalau kita boleh tengok, cara Shanks sangat-sangat berbeza dengan Yonko-Yonko yang lain. Yonko-Yonko yang lain semuanya cuba sedaya upaya untuk kumpulkan tentera dorang. Kalau Whitebeard dengan menjemput Lanun-Lanun jadi anak dia, Kaido merekrut Lanun yang lain dengan cara melemahkan semangat Lanun yang lain dan membina Empire Lanun dengan semuanya berkekuatan buah devil walaupun tiruan. Big Mom pula mengembangkan tenteranya dengan perkahwinan. So pada aku, mungkin Shanks ni dia kuatkan Lanun dia bukan dengan cara kuantiti but quality. Macam apa yang kita boleh tengok sampai sekarang, Lanun Shanks bukannya ramai mana pun kan. So mungkin Shanks ni dia lebih memfokuskan kekuatan setiap kru dia dan lebih-lebih lagi diri dia sendiri. Untuk beberapa tempoh bertahun-tahun sebelum ini, masa Yonko-Yonko yang lain sibuk untuk mengumpulkan tentera, Shanks pula sibuk untuk menguatkan tentera termasuklah diri dia sendiri. Macam yang aku cakap tadi, kalau Katakuri dan Luffy boleh tengok sekilas masa hadapan, mungkin Shanks boleh tengok masa hadapan terus dengan Kenbun Shoku Haki dia. Dan kita boleh tengok juga how Shoku Haki Shanks pun bukan pada tahap yang biasa-biasa. Dan sepanjang tempoh Oden bersama-sama kapal Roger, mungkin Shanks juga dapat sedikit sebanyak belajar Haki Ryo dari Oden sedari umurnya masih kecil. Dan kita boleh bayangkan tahap Busou Shoku Haki Shanks macam mana lepas dia belajar dengan Kozuki Udin.
Teori ketiga, nama penuh Shanks. Teori ni aku dapat dari One Piece Fandom, dari akaun Trafi124. Menurut Trafi, nama penuh Shanks adalah Portgas di Shanks. So Shanks adalah adik kepada Portgas di Rogue, uncle kepada Ace dan adik ipar kepada Roger. Relax, jangan gelak dulu pasal ada logika juga. Sebab tu aku pilih teori ni. Alasan Trafi adalah Shanks cuba memujuk Whitebeard supaya jangan biarkan Ace kejar Blackbeard. Padahal Ace bukan nakama dia pun. Kenapa dia nak sibuk? Lepas tu pula, Whitebeard kan rival dia. Kedua, kenapa Shanks stay lama-lama kat Goa Kingdom? Padahal bukannya ada apa-apa pun kat situ untuk lanun sehebat dia kan? Mungkin dia ke situ adalah untuk menziarahi anak kakak dia dan kebetulan berjumpa dengan Luffy kat situ. Ketiga adalah masa kat Marineford, Trafi bagi tahu Shanks telah bersusah payah menghentikan Kaido dari datang ke Marineford. Lepas tu bila dia datang, Ace dah pun mati dan dia siap minta dekat Sengoku lagi untuk kebumikan Ace dan Whitebeard. So, macam mana menurut kalian? Iya, kamu. Teori keempat, hubungan Shanks dengan World Government. So, sebelum ni aku ada buat video pasal hubungan Shanks dengan World Government. So, korang boleh klik link kat bawah, alright? Cuma kat sini adalah penambahan dari konten sebelum ni. So, teori ni aku dapat dari Reddit. Teori ni bagi tahu yang hubungan Shanks dengan World Government adalah sebagai The Gatekeeper. Gatekeeper apa? Gatekeeper of Laugh Tale Islands. Mungkin Shanks dah tahu di mana lokasi Laugh Tale dan Shanks lah merupakan the gatekeeper of Laugh Tale dan menghalang mana-mana lanun dari mendarat di situ. So masa Shanks masuk ke dalam Pangaea Castle di Marijoa, Gorosei tak ambil apa-apa tindakan ke atas Shanks. Satu, sebab kekuatan Shanks yang luar biasa dan mungkin akan menjejaskan persidangan Parlimen Reverie tersebut kalau dorang berlawan. Sedangkan dua Admiral Ryokugyu dan Fujitora sendiri bagi tahu kalau dorang berlawan, Marijoa mungkin akan berantakan. Ini kan pula Gorosei melawan salah seorang Yonko kan. Kedua adalah disebabkan Shanks ni merupakan the gatekeeper of Laugh Tale. As we know, siapa sahaja yang dapat menjumpai One Piece, diorang akan tahu rahsia jijik World Government. So World Government sebagaimana yang kita tahu, cuba sedaya upaya untuk menutup pekong mereka, hinggakan penduduk Ohara yang buat kajian ke atas poneglyph dihantar satu utusan Buster Call. So mungkin satu, Shanks tahu pasal rahsia Void Sentry, sebab tu World Government tak nak cari pasal dengan dia. Kedua, Shanks dah membantu World Government dengan cara memelihara pintu masuk ke Pulau Laugh Tale dari dimasuki sebarang lanun. So mungkin juga sebenarnya Shanks berpura-pura menjadi the gatekeeper adalah macam dalam teori kedua tadi, which is untuk menjemput calon sebenar yang layak untuk discover One Piece, iaitu Luffy, sekaligus menjadikan impian Roger menjadi kenyataan. Teori yang kelima iaitu hubungan Shanks dengan Elbaf. Teori ni aku dapat dari Reddit juga, dari satu akaun yang bernama Luffy in the Range. Aku suka gila baca teori ni pasal menarik gila. Alright, macam ni. Dia bagi tahu yang lepas Wano Arc, siri One Piece akan beralih ke Elbaf Arc, which is the last arc sebelum kita sampai ke Final War Arc. Dan kat sinilah Shanks akan muncul dan segala kisah Shanks akan diceritakan, dan dalam arc ini juga kita dapat melihat kekuatan sebenar Shanks. Dari apa yang dia sampaikan, mungkin Shanks tak turun dalam Wano War nanti. So sebab apa Elbaf? Menurutnya ada kemungkinan besar yang watak Shanks ini dijelmakan Oda ilham dari kisah dongeng Viking. Sebab banyak persamaan Viking lore ada pada Shanks, bermula dari kapal Shanks yang sangat mirip dengan kapal panjang Viking Draka. Kemudian watak Shanks sendiri sangat mirip dengan Viking god yang bernama Tyr. Tangan dia kudung sebelah, handal dalam berpedang dan berambut merah yang saling tak tumpah, sama macam watak Shanks. Dewa Tyr ini mempunyai nama julukan The God of War, Law and Justice. So dari segi justice, kita boleh tengok Shanks telah memotong tangan Eustace Captain Kidd pasal mungkin kejahatan yang dia buat sebelum ini, which is membunuh dan memusnahkan perkampungan. Alright, Dewa Tyr ini hilang tangannya kepada anak Loki, iaitu Beast Wolf Fenrir, dan Shanks pula hilang tangannya kepada raksasa lautan. Dan apa yang menariknya adalah kematian Dewa Tyr, di mana Dewa Tyr dibunuh oleh Garmrem iaitu a demon dog yang berasal dari underworld dengan kepala 3. So melihat kepada Jolly Roger Blackbeard dengan 3 tengkorak
dan Blackbeard masih belum ada buah Devil Zoan, mungkinkah buah Devil Zoan Blackbeard adalah garam Merberen? Atau Cerberus, iaitu haiwan mythical berkepala 3, dan Blackbeard lah yang akan membunuh Shanks di Elbaf Arc nanti. I don't know, this is just a theory, so you guys can comment down below. Teori yang keenam, yakni yang penghabisan. Shanks is the villain. Shanks merupakan karakter yang jahat yang bersembunyi di sebalik kebaikan dan kekeringannya kepada Luffy. Untuk teori ni sebenarnya aku sangat-sangat tak nak berlaku, tapi based on isi kandungannya ada juga possibilities dan aku macam kurang setuju sikit sebenarnya. So korang boleh komen kat bawah, setuju ke tak setuju dengan teori nombor 6 ni. Okay? Alright, teori ni aku dapat dari Reddit, dari akaun bernama Ratonu 17. Menurut Ratonu, mungkin Shanks cuba untuk memanipulasi Luffy dan menggunakan Luffy disebabkan Luffy adalah dari klan D. So geng, korang jangan pelik pula pasal teori ni dari orang yang berbeza-beza. Korang jangan macam Aik tadi cakap Shanks ni pokgas di Shanks, kenapa tak guna Ace? Ace pun ada D juga, kenapa guna Luffy? Ni teori dari orang lain. Yang tadi teori pasal pokgas di Shanks dan sebagainya tu daripada teori orang lain. Alright, kita sambung. Seterusnya, pasal insiden Sea Monster tu. Shanks sebagaimana yang kita tahu, dia memiliki Haoshoku Haki. Kenapa dia tak guna haki dia untuk halau Sea Monster tu awal-awal? Mungkin sebab dia nak Luffy terhutang nyawa dengan dia. Dan oleh kerana berkemungkinan hanya klan D dapat unlock senjata yang terdapat di Laugh-Tale, yang mana menurut Ratonu, One Piece adalah kunci untuk unlock the Ancient Kingdom yang Shanks akan gunakan untuk menghancurkan the World Government dan Tenryubito. Kemudian Ratonu kemukakan beberapa bukti untuk support hujah dia, which is sebelum ni kita tak pernah dengar apa-apa kebaikan pun tentang Shanks melainkan daripada Luffy dan Rayleigh. Lepas tu, Shanks baik dengan Ace adalah disebabkan Ace adalah abang kepada Luffy dan anak kepada Roger. Kemudian masa Whitebeard serang Marineford, Sengoku mengerahkan seluruh armada Marines untuk menentang Whitebeard. Tapi bila Shanks datang, Sengoku konon-kononnya menghormati permintaan Shanks, mungkin ada udang di sebalik batu. Kemudian pasal scene Shanks berjumpa dengan World Government tu lah, yang dekat dalam Pankia Castle tu kan. And then pasal Luffy yang ke Marineford, Shanks tak tahu yang Luffy akan ke sana. So lepas dia tahu, dia terus bergegas ke sana untuk selamatkan Luffy, yang merupakan kuncinya untuk akses ke Ancient Kingdom tu, which is One Piece. Gang, thank you for watching. Kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, business or service korang, korang boleh DM IG Kimi Scoverto. Dan kepada korang yang berminat untuk sertai One Up Anime, korang boleh DM IG Kimi Scoverto juga. Sedikit renungan before I end this video. Remember, change is never been easy, but always possible. Until then, my friend, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi